Good morning, boys and girls. How are you today? This week, we are going to move into a new topic, which is Unit 7, Food, Please. For this lesson on Monday, 2nd August 2021, we are going to refer your textbook, page 55, and also your workbook, page 44. Okay, so now this one is your textbook, page 55. Okay, ini adalah buku textbook kamu, buku teks kamu muka surat 55. So before we read the song, so I'm going to introduce to you the vocabulary for today. Jadi sebelum kita baca lagu kat bawah tu, jadi kita akan tengok apa vocabulary pada hari ini. Okay, first one is onions. Onions. Onions tu maksud dia apa? Bawang. Okay, lettuce. Lettuce. Lettuce tu macam sayur salad tu. Chocolate. Chocolate. Chocolate tu coklat lah. Okay, coklat. Okay. Biscuits. Biscuits. Biskut maksud dia. Sugar. Sugar. Sugar maksud dia gula. Okay. Flour. Flour. Maksud dia ialah tepung. Okay, kita belajar onions, lettuce, chocolate, biscuits, sugar, flour. Okay, so look at number 1. Listen and match. Then sing. I'm hungry. Hungry tu maksud dia lapar. Okay, hungry tu lapar. I'm hungry maksudnya saya lapar. Okay, kita baca. I'm hungry. I'm hungry. What can we make? Maksud dia, saya lapar, saya lapar. Apa yang boleh kita buat? There's some flour in the cupboard. There's some chocolate and some sugar. Let's make some biscuits. Let's make some biscuits now. Dia kata ada tepung kat dalam almari, ada coklat, ada gula. Jom kita buat biskut. Mari kita buat biskut sekarang. Now tu maksud dia sekarang. Okay. Bawah pula. There's some lettuce on the table. There are some tomatoes and some onions. Let's make some salad. Let's make some salad now. Dia kata ada macam sayur lettuce atas meja. Ada tomatoes. Ada onions. Jadi, jomlah kita buat salad. Jom kita buat salad sekarang. Okay, itulah lagu tu sebenarnya. Okay, kat bawah tu kamu tak payah tengok. Kita tengok slide seterusnya. Okay, kelas. Kalau kamu perasan dalam lagu tadi, kamu ada perkataan there's some dengan there are some. Betul? Okay, there's tu singkatan bagi there is. Okay, there is. There are maksudnya they are. Okay, is macam biasa. Is kita guna untuk satu. Okay, dalam tajuk ni kita akan belajar is tu kita guna untuk sesuatu yang kita tak boleh kira. Contohnya, there's some milk. Kamu boleh kira tak susu dalam tu ada berapa? Mana boleh kira kecuali susu tu kalau letak dalam botol barulah kita boleh kira kan? Okay, bawah sekali. There's some apple juice. Okay, boleh tak kamu kira apple juice tu ada berapa? Tak boleh. Kalau dia letak dalam gelas, baru kamu boleh kira. Okay, jadi untuk benda yang tak boleh kira, kita buat there's ataupun there is. Okay, tapi kalau benda tu, kamu boleh kira dengan tangan kamu. Contohnya, there are some apples. Maknanya, apples ada S. Okey, maknanya kita boleh kira apple tu ada 1 apple, 2 apple, 3 apple. Jadi kita guna there are. Okey, yang bawah pula. There are some tomatoes. Maknanya tomato tu kamu boleh kira dengan tangan kamu. Jadi kita guna there are. Selalunya perkataan yang ada S kat belakang tu, kita guna there are. Okey. Maknanya kita boleh kira. Okey, selalunya benda yang kita tak boleh kira, kita akan guna that. Selalunya. Okey? Okey, ini contoh dia. Gambar tu carrots. Carrots tu maksud dia
Lobak merah. Okey, carrots tu kamu boleh kira kan? 1, 2, 3. Jadi kamu boleh kira. Jadi there are some carrots. Kenapa kita guna there are? Sebab dia boleh kira. Dan carrots tu ada S. Jadi maknanya dia memang terang-terang boleh kira. Okey, gambar bawah tu ialah gambar gula. Okey, boleh kira tak gula kecil-kecil itu ada berapa? Memang tak boleh kira. Jadi kita guna there's some sugar. Ataupun kamu boleh tulis there is some sugar. Okey, kalau tak boleh kira kita guna there's ataupun there is sebab dia benda yang sama. Kalau boleh kira kita guna they are. They are. Okey, sebab tu untuk banyak dan boleh kira. Okey. Okey, kemudian teacher nak kamu tengok buku kerja kamu muka surat 44. Okey, number 1, look and write. Okey, tengok dan tulis. Contohnya nombor 1 dah dia buat untuk kamu. Nombor 1 tadi ialah apa? Coklat, dia dah eja. Okey, nombor 2 ke bawah apa tu? Kalau kita tengok balik buku teks tadi, nombor 2 ke bawah ialah lettuce. Lettuce. Okey, macam mana nak eja lettuce? Lettuce. Lettuce. Kalau kamu tak ingat, kamu boleh buat apa? Tengok balik buku teks kamu tadi. Bila kamu tengok balik, kamu tahulah ejaan dia kat mana. Benda ni semua kita dah baca tadi dalam vocabulary dan kita juga dah baca dalam lagu tadi. Kamu pilih saja ejaan dia. Okey? Okay, sekarang tengok nombor 2. Look and write. What's in the fridge? Use there's ataupun there are some. Dia kata gunakan tengok apa yang ada dalam peti sejuk tu. Okey, gunakan there's. Yang kita guna there's untuk benda yang tak boleh kira. There are some untuk yang kita boleh kira. Nombor 1 dengan nombor 2 dia dah buat dah untuk kamu. Okey. Nombor 1, bananas. There are some bananas. Sebab bananas kita boleh kira. Okey, nombor 2. There's some chocolate. There's some chocolate. Maknanya coklat tak boleh kira. Okey. Milk. Milk pun tak boleh kira. Cheese. Cheese pun tak boleh kira. Cake. Ada berapa kek dalam fridge tu? Ada 1 je kan? So, there's some cake. Oranges kita boleh kira. Tomatoes kita boleh kira. Orange juice tak boleh kira. Apples boleh kira. Chicken. Chicken ada berapa? 1. Jadi maknanya 1 there is lah walaupun dia boleh kira. Benda tu kalau 1 tak boleh kira, kita letak there is. Tapi kalau dia boleh kira, kita letak there are. Kecuali dia boleh kira tapi dia ada 1 je. Jadi kita kena guna juga there is. Okey. Jadi ini adalah pembelajaran kamu pada hari Isnin. Okey, yang pertama kamu kena lengkapkan teka silang kata tu tentang makanan seperti coklat, lettuce, semua tu dekat vocabulary yang kita baca tadi. Kemudian kamu kena buat ayat berdasarkan there are dengan there is. There is kita guna untuk benda yang tak boleh kira ataupun 1 benda. There are kita guna untuk benda yang boleh kira. Okey, ini pembelajaran kamu pada hari Isnin. Okey? Okey kelas, jadi untuk hari Selasa. Hari Selasa kamu akan belajar muka surat, textbook kamu muka surat 56 dan buku kerja muka surat 45. Okey, jom kita tengok apa ada dekat muka surat tersebut. Okey, kita tengok muka surat 56. Okey, smart kids. Okey, macam biasa sebelum kita baca yang kat bawah tu, jom kita tengok vocabulary dia. Omelette. Omelette. Omelette tu maksud dia telur dadar. Teacher percaya kamu semua makan telur dadar. Teacher pun makan. Teacher sangat suka telur dadar. Okey. Peas. Peas maksud dia kacang peas tu. Pancake. Pancake. Pancake tu pancake lah ataupun apa dalam bahasa Melayu. Pancake. Lempeng kot dalam bahasa Melayu. Teacher pun tak pasti apa dia dalam bahasa Melayu. Pancake tu selalu kalau kita makan dengan coklat, kita makan dengan butter, atau kita makan dengan madu, pun boleh. Pineapple. Pineapple ialah apa dalam gambar tu? Pineapple apa dalam Melayu? Nanas. Pineapple ialah nanas. Peppers. Peppers tu maksud dia lada. Okey, lada. Coconut. Coconut ialah kelapa. Okey, itu kita baca. Nombor 1, setiap kali kalau kamu jumpa yang macam ni, kita akan baca ikut gambar dia. Number 1, number 2, number 3 and number 4.
Okay, number 1. I love my omelets. There's some cheese in my omelets. Is there any cheese in your omelet, Greg? No, there isn't. Miss Anna cakap, saya suka telur dadah. There's some cheese. Dia ada keju dalam dia punya omelette. Cuba tengok. There's some cheese. Sebab cheese kita tak boleh kira. Okay, kemudian dia tanya pula Greg. Is there any cheese in your omelette, Greg? Dia tanya. Adakah keju dalam kamu punya telur dadah? Dan Greg jawab apa? No, there isn't. Tidak, tak ada. Okay. Kemudian, look at number 2. There are some peppers in my omelette too. Are there any peppers in your omelette, Greg? Dia tanya. No, there aren't. Okay, dia tanya. Ada juga lada dekat saya punya telur dadah. Ada tak lada dekat kamu punya telur dadah, Greg? Dia tanya. Oh, tak ada. Cuba tengok di ayat Anna tadi. There are some peppers. Maknanya boleh kira peppers tu. Jadi dia guna there are. Tapi disebabkan dia tak ada, jadi Greg jawablah. No, there aren't. Sebab tak ada. Dan dia boleh kira kan? No, there aren't lah. Okay, number 3. Greg pun jawab, there isn't any cheese and there aren't any peppers in my omelette. But there are some peas, onions and pineapples. Kemudian Anna jawab, yuck. Anna geli. Okay, Greg cakap, tak ada cheese dengan tak ada peppers dekat telur dadah saya. There isn't any cheese. Sebab tak ada. Dan dia satu. Dia tak boleh kira. Jadi, there isn't any cheese. And there aren't any peppers. Kenapa dia guna there aren't? Sebab lada kita boleh kira. Tapi sebab dia tak ada, kita kena kata there aren't. Kalau ada tadi, dia kata there are. Okay. But there are some peas, onions and pineapple. Tapi ada. There are tu maksudnya ada peas, bawang dan juga nanas dalam dia punya omelette. Lepas tu, Anna macam geli. Dia kata, yuck. Dia kata macam, sedap ke? Macam tu lah contoh dia. Okay, number 4. And for dessert, coconut pancakes. So, ayah dia buat pancake coconut. Coconut apa? Pancake kelapa. Jadi, yummy. Selalunya, yuck tu macam, yuck. Geli. Sedap ke? Macam tu. Kalau yummy. Yummy tu maksud dia sedap. Okay? Okay, ini yang kamu belajar tadi. Yang teacher ajar tadi dalam cerita telur dadah Anna dengan telur dadah Greg tadi. Okay, is there any cheese? Dia tanya, adakah ada keju? Okay, kenapa dia guna is? Sebab cheese kita tak boleh kira. Jadi kalau ada, kita jawab, yes, there is. Kalau dia tak ada, no, there isn't. Okay, tengok yang kedua. Are there any peppers? Ada tak lada dalam tu? Tapi lada ni kita boleh kira. Sebab tu kita guna are. Yes, they are. Kalau ada. Kalau tak ada, no, they aren't. Okay, cuba tengok yang kat bawah teacher tulis. Kalau dia tak boleh kira ataupun dia satu. Kalau dia ada, yes, there is. Kalau dia tak ada, no, there isn't. Untuk tak boleh kira ataupun untuk satu barang. Okay. Kalau dia boleh kira dan dia ada, yes, they are. Kalau dia tak ada, no, they aren't. Contohnya dalam Greg punya omelette tadi, tak ada cheese. Tapi cheese tak boleh kira. Jadi, no, there isn't. Betul tak? Okay. Dia tanya, ada tak lada dalam telur dadah Greg tadi? Tak ada. Tapi, lada kita boleh kira. Jadi, no, they aren't. Okay? Okay, after that, teacher nak kamu tengok muka surat 45, buku kerja kamu. Sila tengok nombor 1. Okay, apa dia nombor 1 tu? Nombor 1 ialah omelette. Omelette. Macam mana nak ejak omelette, kamu kena susun perkataan huruf yang dia bagi kat sebelah tu, kamu susun dan tulis omelette. Eja bagi membentuk perkataan yang betul. Omelette. Kalau kamu tak tahu, kamu boleh tengok balik vocabulary yang kita belajar tadi. Cerita yang kita belajar tadi, dalam vocabulary dia dah ada macam mana nak eja. Nombor 1, omelette. Nombor 2, pancake. Nombor 3, peas. Number 4, pineapple. Number 5, peppers. Number 6, coconut. Okay?
Okey, kena tengok nombor 2. Okey. Kita tengok dulu Anna's omelette. Telur dadah Anna. Okay, soalan dia. Is there any cheese in Anna's omelette? Yes, there is. Ada tak cheese dalam omelette Anna tadi? Ada kan? Okay. Are there any onions in Anna's omelette? No, they aren't. Maknanya tak ada pun bawang dalam Anna punya telur dadah. Cuba kamu tengok. Selalunya kalau dia mulakan soalan dengan is, jawapan dia akan is juga. Kalau ada. Okay, kalau dia guna selalunya jawapan dia kalau ada, ans kalau tak ada. Okay, begitulah seterusnya. Okay, number 3. Is there any coconut in Anna's omelette? Ada tak omelette Anna ada kelapa? Tak ada kan? No, there isn't sebab dia tak ada. Okay. Are there any peppers in Anna's omelette? Tak lada dalam Anna omelette? Ada dan dia boleh kira kan? Yes, they are. Okay. Kalau dia tak ada, baru no, they aren't. Tapi peppers tu kita boleh kira. Jadi yes, they are. Okay? Dan seterusnya jugalah dalam buat seterusnya untuk Greg punya telur dadah juga. Teacher tak ingatlah macam mana kita nak tahu ada apa dalam telur dadah Anna dengan Greg. Macam mana nak tahu? Tengok balik cerita tadi. Dalam tu dia dah bagi tahu siap dah. Apa yang ada dalam telur dadah Anna, apa yang tak ada dalam telur dadah Anna dan juga Greg. Kita tadi pun teacher dah terang dah. Memang ada dalam tu, cuma kamu isikan. Yes, there is, atau no, there isn't, atau yes, they are, ataupun no, they aren't. 4 tu je kamu isi. Okay? Tapi kamu kena tengoklah benda apa. Kalau ada, jawablah yes. Kalau boleh kira, they are. Kalau tak boleh kira, there is. Okay? Tengok balik yang tadi teacher ajar tu. Okay? Okay, untuk hari Khamis, okay, kita akan tengok muka surat textbook. TB tu maksudnya textbook, okay? Textbook muka surat 58 dan juga buku kerja muka surat 46. Mari kita tengok kita nak belajar apa. Okay, hari ni kita nak tengok street food. Street food tu maksud dia street tu jalan, food tu makanan. Jadi ataupun makanan yang dijual lah di jalan selalunya lah. Kita kalau kita translate dia lah. Okay, sebelum tu kita tengok dulu yang kat atas tu. Yang kat atas tu apa? Yang kat atas tu macam biasalah vocabulary. Yogurt. Yogurt. Yogurt tu dalam bahasa Melayu pun yogurt jugalah. Ada dekat IMAT tu ada. Yogurt. Ada Bristol strawberry, ada berries, ada mango, macam-macam lagi. Jam. Jam. Jam tu maksud dia apa? Jam lah. Noodles. Noodles. Noodles tu maksud dia mie. Soup. Soup. Soup maksud dia soup lah. Okay, kita tengok nombor 1. Cheeseburgers come from the US. They are meat with cheese and bread. They are very good. Maksud dia burger keju datang dari US. Dia ialah daging yang ada cheese dalam roti. Sangat sedap. Teacher sangat suka cheeseburgers. Kalau pergi Sugar Bar, teacher mesti order cheeseburgers. Kamu suka tak cheeseburgers? Okey. Yang nombor 2. Tengok gambar nombor 2. Yang budak tu makan, budak lelaki tu makan. Souvlaki. Souvlaki comes from Greece. It's meat with vegetables in pita bread. Sometimes there's yogurt in it and chips too. Okay, souvlaki ni dia datang daripada Greece. Dia ialah daging yang ada sayur dan dia digulung dalam roti pita. Kadang-kadang dalam tu dia ada letak yogurt juga dan juga dia akan letak kentang. Okay? Okay, number 3. Noodles come from China. You can have noodles with meat and vegetables. You can also have them in soup. They are yummy. Maksud dia, mie datang dari China. Kamu boleh makan mie dengan daging atau sayur. Kadang-kadang kamu boleh juga jadikan dia dalam kuah. Atau kalau kamu senang nak ingat, noodles ni macam Maggi ataupun mie kuah. Macam tu. Okay, crepes come from France. They are like thin pancakes. French people eat crepes with cheese. There are also sweet crepes with jam or chocolate. Maksud dia, crepes datang dari Perancis.
Dia ialah pancake tapi versi yang nipis. Okey, selalunya orang-orang Perancis ni dia makan crepe dengan keju. Ada juga crepe yang manis. Dia letak jam atau coklat. Kalau kamu pernah pergi Bintang Mega Mall yang dekat atas sekali tu tingkat 3, ada jual. Lebih kuranglah crepes ni. Kita boleh pilih kita nak makan apa. Okey, jadi kamu belajar 4 street food hari ni iaitu cheeseburger. Cheeseburger dia datang dari US. Dia ialah meat dan dia ialah daging dan juga keju dan ada roti. Ni macam burger biasalah. Okey, nombor 2 souvlaki. Souvlaki ni ada daging dan juga sayur yang dia letak dalam roti pita. Kadang-kadang ada yogurt dan juga kentang dalam tu. Okey, nombor 3 ialah mie. Mie datang dari China. Kita boleh makan mie dengan daging atau sayur dan kadang-kadang kita boleh juga jadikan dia sup. Okey, makan berkuah lah maksudnya. Okey, yang last kali nombor 4 ialah crepes. Crepes ni datang dari Perancis. Dia adalah pancake yang nipis. Orang Perancis dia akan makan dengan keju dan ada juga pancake crepe yang manis. Dia makan dengan jam dan juga coklat. Okey. Okey, find and circle, then write. Okey, cari dan bulatkan, lepas tu tulis. Okey, nombor 1. Teacher tolong kamu. Nombor 1 tu apa? Yogurt. Oh, lupa. Ini kamu kena tengok buku workbook muka surat 46. Okey, nombor 1 yogurt. Okey, cari macam mana nak eja yogurt. Bila dah jumpa, bulatkan dan tulis. Macam mana nak eja yogurt. Kalau kamu tak ingat, boleh tengok balik yang kita baca tadi. Ada dalam tu. Number 1, yogurt. Number 2, jam. Number 3, cheeseburger ataupun burger saja. Number 4, noodles. Number 5, soup. Number 6, apa number 6? Macam pizza kan? Boleh. Okey. Kemudian, nombor 2, apa yang kita baca tadi, kamu kena sesuaikan. Contohnya, they are from China. You can have them in soup. Benda apa daripada China tadi? Dan kita boleh makan dia dalam sup ataupun kuah. Okey, jawapan dia ialah noodles. Jadi kamu gariskan. Jadi ini saja kamu punya kerja untuk hari Khamis. Okey, jadi kamu kena buat kerja untuk hari Isnin, Selasa dan juga hari Khamis dan hantar. Kamu boleh hantar hari Isnin untuk hari Isnin punya kerja, hari Selasa punya kerja hantar hari Selasa atau hari Khamis punya kerja hantar hari Khamis. Ataupun kamu boleh hantar Isnin, Selasa punya kerja dan Khamis punya kerja hantar semua pada hari Khamis pun boleh, tak ada masalah selagi kamu hantar. Okey, kalau ada apa-apa masalah kamu boleh tanya teacher. Okey? Itu saja kerja kamu pada minggu ini. Terima kasih.